Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada Kepala 4 ingin membuat satu pembentangan di bawah tajuk ciri-ciri guru yang berkesan. Jadi, yang pertama sekali adalah bersedia. Apabila seseorang guru itu masuk ke dalam kelas dalam keadaan yang bersedia, semua urusan pembelajaran akan menjadi mudah. Dan yang paling penting sekali, tidak akan membuang masa. Yang kedua adalah positif. Apabila seseorang murid dapat menjawab dengan betul, guru perlulah memberi kepujian dan pengiktirafan kepada murid agar mereka lebih bersemangat untuk belajar di dalam kelas. Dan yang ketiga adalah memiliki harapan yang tinggi. Apabila murid di dalam kelas, sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik, kita mestilah memberi cabaran supaya murid-murid lebih berazam untuk menjadi lebih yang terbaik daripada yang terbaik. Dan seterusnya saya serahkan kepada kawan saya. Yang kelima adalah adil. Guru-guru yang berkesan memperlakukan murid-murid dan memberi grade secara adil. Mereka memberi peluang dan keistimewaan yang sama kepada semua murid, memberitahu keperluan secara jelas kepada kelas, menyedari bahawa adil tidak semestinya bermakna melayan sama kepada semua orang, tetapi bermakna memberikan setiap murid peluang untuk berjaya. Memahami bahawa tidak semua murid belajar dengan cara yang sama dan pada kadar yang sama. Itu adalah adil. Yang keenam, memaparkan sentuhan peribadi. Guru-guru yang berkesan boleh didekati. Mereka berhubung dengan murid secara peribadi, berkongsi pengalaman peribadi dengan kelas mereka, mengambil minat terhadap murid secara peribadi dan mencari sebanyak mungkin tentang mereka, melawat dunia murid, yakni duduk dengan mereka di kafeteria, menghadiri acara sukan, pementasan dan lain-lain acara di luar waktu persekolahan normal. Seterusnya yang ketujuh adalah memupuk semangat kekitaan. Guru-guru yang berkesan mempunyai cara yang membuatkan murid berasa dialu-alukan dan selesa dalam bilik darjah. Murid berulang kali menyebut bahawa mereka berasa seolah-olah mereka kepunyaan dalam kelas yang diajar oleh guru berkesan. Murid tahu mereka mempunyai seorang guru yang baik, yang menyayangi pengajaran dan menjadi keutamaan berhubung pekerjaan lain. Bagi ciri-ciri guru yang baik adalah kreatif. Kreatif ni maksudnya dia pandai mengatur pengajaran dia. Kalau dia dapat kelas yang kecil, dia tahu susun pelajar macam mana bagi suasana pembelajaran tu lebih menarik dan pelajar mudah faham. Macam sekarang KPM dah letakkan dekat sekolah-sekolah smartboard. Smartboard tu kita boleh touch je, kita boleh play video dekat situ. Jadi dengan adanya kreativiti guru, smartboard ni akan digunakan dengan lebih baik dan lebih kreatif. Okey, seterusnya adalah sifat belas kasihan guru. Yang mana guru ini perlu ambil tahu serba sedikit tentang latar belakang pribadi murid tersebut. Mungkin ada murid yang kehilangan ayahnya, kehilangan ibunya, memberi perhatian lebih kepada murid tersebut. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah sifat jenaka seorang guru. Guru ni tak boleh 24 jam serius sebab dia akan membosankan suasana pengajaran tu. Guru ni perlu ada jok-jok untuk memeriahkan suasana pengajaran dan bagi budak minat untuk belajar dekat kita. Bila pelajar ni minat untuk belajar dengan kita, maka sesi pembelajaran tu akan lebih efektif dan lebih berkesan. Seterusnya akan meningkatkan prestasi pelajar itu. Guru berkesan seterusnya ialah guru yang menghormati murid. Menghormati murid ini bermaksud guru tersebut tidak menyebut mengenai hal-hal sensitiviti murid. Dia tidak memalukan murid dan membuat lawak jenaka dengan sensitiviti murid tersebut. Okey, seterusnya guru yang berkesan adalah guru yang pemaaf. Pemaaf ini bermaksud guru-guru berkesan tu tidak menyimpan dendam terhadap murid itu, lepas tu tidak menghentam dan mengkritik. Dan seterusnya guru yang berkesan adalah guru yang mengaku kesilapan. Guru-guru berkesan akan cepat mengaku kesilapan dia kalau dia rasa dia buat salah. Dia salah tuduh, dia salah cakap, dia akan cepat-cepat minta maaf.
Okey. Okey, seterusnya adalah kecekapan bidang. Jadi apabila seseorang guru tu waktu dia nak mengajar, contoh dia dapat tugasan untuk mengajar subjek bahasa Melayu. Jadi nak tak nak, dia sebagai seorang guru, dia mestilah mahirkan diri dia dalam ilmu bahasa Melayu agar apabila murid tu belajar dan penyampaian guru tu sampai kepada pelajar. Jadi apabila guru tu mengajar, dia mesti mahir dulu, itu syarat dia. Mana-mana ilmu, kalau guru tu tak mahir, dia pun tak faham apa yang dia cakap, apatah lagi murid yang kat depan hadapan dia. Itu adalah kecekapan bagi bidang seseorang guru. Seterusnya adalah kepelbagaian cara untuk mengajar, ataupun dalam bahasa singkatan dia ABM. ABM ni maksudnya alatan bantu mengajar. Jadi siapa yang kat sekolah, waktu mula-mula masuk sekolah, dia akan ada satu proses nama dia kecerapan. Kecerapan ni adalah bermaksud guru-guru yang lama tu, dia nak melihat guru-guru yang baru ni dia boleh tak mengajar, dan adakah dia ikut SOP yang dia telah ditetapkan. Contoh, SOP yang saya dikenakan waktu masuk sekolah baru adalah guru yang baru, dia akan tengok guru ni tulis tarikh tak, guru ni tulis hari tak, guru ni tulis objektif tak, dan last sekali guru ni akan tulis tak kehadiran berapa per berapa yang tak datang. Jadi itu adalah benda-benda memang asas yang saya cakap tadi, kecekapan dalam pembelajaran, kecekapan kita dalam bidang, dan kepelbagaian dalam untuk mengajar. Contohnya apa? Kalau orang tu untuk mengajar, dia mestilah sediakan bahan-bahan. Contoh, kalau orang tu nak mengajar bahasa Arab contoh, dia boleh sediakan satu kad. Kad tu bolehlah dia tulis nombor dalam bahasa Arab, dan waktu dia cuba nak mengajar tu menggunakan alatan bantu mengajar ABM, pembelajaran suasana kelas tu memang akan jadi seronok. Memang akan jadi seronok apabila seseorang guru tu dia menggunakan alatan bantu mengajar. Seterusnya adalah penglibatan pelajar dalam pengajaran. Jadi antara kaedah yang boleh digunakan oleh seorang guru apabila selesainya waktu kelas, ataupun apabila guru tu hendak melakukan satu tugasan. Contohnya, guru dia tak semestinya dia akan bagi kerja sekolah, tak. Tapi guru juga sebagai guru yang pada zaman sekarang ni, zaman yang moden, kena pula dengan pelajar yang sekarang dah guna gadget ataupun tab dekat sekolah. Guru bolehlah menyuruh murid sediakan satu slide PowerPoint untuk melakukan satu pembentangan, ataupun bahasa Inggeris presentation. Jadi apabila guru tu dia menyuruh murid melakukan satu presentation, secara tak langsung pelajar tu walaupun dia tak faham, dia terpaksa nak memahami apa yang dia akan sampaikan. Contoh subjek tu subjek tajwid. Boleh dikatakan pelajar tu dia tak mahir tajwid, tapi disebabkan pelajar tu nak mahir untuk bercakap dekat depan orang ramai, nak bercakap waktu dia bermetang tu, dia terpaksa faham apa yang dia akan cakap. Tapi kalau dia tak faham yang dia cakap, memang dia pun tak faham, pelajar yang lain pun tak faham, guru lagilah akan bagi markah yang kurang. Jadi setakat tu saja daripada kumpulan kami. Kami harap doktor boleh terima video kami ini dengan hati yang terbuka. Minta maaf doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.